Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu pada kali ini di dalam siri pengajian Faraid, Kuliah Faraid, dan untuk pertemuan kali ini kita akan berbincang berkenaan cara menyelesaikan kes munasakhat. Yang mana kes munasakhat ini kita bahagikan kepada 3 jenis. Dan untuk pertemuan kali ini, insya-Allah kita akan menyelesaikan kes munasakhat jenis yang ketiga. Yang mana kita lihat dalam paparan gambar rajah yang diberikan di sini, munasakhat ini boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitulah yang pertama, waris kepada si mati yang pertama, yang kedua dan seterusnya adalah waris yang sama. Kemudian jenis yang kedua, waris kepada si mati yang kedua adalah berbeza dengan waris si mati yang pertama. Setiap si mati dalam kematian yang kedua, ketiga dan seterusnya kalau ramai mempunyai waris yang tersendiri yang mana mereka tidak mewarisi antara satu sama lain. Maksudnya setiap waris itu, setiap si mati itu mempunyai waris yang berbeza. Yang ini telah kita bincangkan. Kemudian jenis yang ketiga, waris bercampur. Yang mana dalam situasi waris yang bercampur ini, jenis yang ketiga ini, waris ini bercampur, boleh jadi waris yang sama, tetapi cara pewarisan berbeza. Walaupun waris yang sama tetapi cara pewarisannya berbeza. Sebelum daripada dalam kematian yang pertama, kemungkinan fardu yang berbeza. Kemudian bila berlaku kematian yang kedua, berubah cara atau kaedah fardu yang berbeza daripada pewarisan sebelum daripadanya. Ataupun boleh jadi waris kedua sebahagian sahaja daripada waris yang pertama. Ada sebahagian daripada waris yang pertama itu sahaja yang mewarisi dalam kematian. Ataupun boleh jadi dalam jenis yang ketiga ni, waris kedua adalah saki baki waris pertama dan bercampur dengan waris yang lain. Ada waris lain dalam kematian yang kedua yang tidak termasuk di dalam senarai waris yang pertama. Dan yang terakhirnya, wujud si mati ketiga yang tidak mewarisi si mati pertama. Jadi dalam pertemuan kali ini, Ustaz akan menunjukkan cara-cara bagaimana kita menyelesaikan kes kematian munasakhat jenis yang ketiga ini. Contoh yang pertama untuk bahagian yang pertama daripada jenis yang ketiga munasakhat ini, seorang mati meninggalkan isteri, 2 anak perempuan dan bapa saudara seibu sebapa, amun syaqiq. Sebelum pembahagian dibuat, salah seorang anaknya mati. Anak perempuan, salah seorang daripada 2 orang anak perempuannya mati meninggalkan waris-waris yang ada. Tidak ada waris yang lain dah, hanya waris yang berbaki. Jadi di sini warisnya ada 4 orang. Sebelum pembahagian dibuat, seorang mati dan meninggalkan waris yang berbaki. Baik, kalau kita lihat dalam contoh yang pertama ni, ketika si mati pertama ni meninggalkan waris zaujah, dan kedudukan untuk waris yang kedua, zaujah ni akan bertukar.
menjadi ummun kepada bentun. Bentun ni akan bertukar menjadi ukhtun syakikah. Itulah saudara perempuan seibu sebapa. Jadi dua orang ni adalah anak hasil daripada perkongsian hidup antara ibu dan bapa dan juga ibunya ini. Kemudian amun syakik dia akan jadi untuk hubungan dengan bentong yang kedua yang mati kesemati kedua ni akan jadi datuk saudara jaddun syakik. Jadi kita akan lihat di sini pewarisan akan jadi situasi pewarisan itu akan jadi berbeza antara dua kematian. Fardunya dia akan jadi berbeza. Untuk kematian yang pertama, kita kena selesaikan. Langkah dia kena selesaikan satu persatu. Kita tak boleh nak gunakan kaedah ikhtisar ataupun kaedah nak skip. Skip ni maksudnya kita buang terus bentong, tinggalkan seorang saja. Tak boleh. Kerana dia akan jadi berbeza. Mana jumlah akan dapat secara yang berbeza. Sebab kalau kita lihat dalam jenis yang pertama, waris yang sama, kaedah pewarisan yang sama. Kalau asabah sama. Kalau fardu yang sama, tidak berbeza. Jadi bolehlah kita buang salah seorang daripada si mati yang kedua dan seterusnya. Jadi di sini kita kena selesaikan satu persatu dengan memasukkan si mati yang kedua dalam senarai waris yang pertama dan bahagiannya akan diagihkan pula kepada warisnya dalam si mati, dalam kes dalam penyelesaian yang kedua. Jadi untuk penyelesaian yang pertama ni untuk zaujah akan dapat 1/8. Dua orang bentun ini akan dapat fardunya sebanyak fardu untuk bentun ni sebanyak 2/3. Kemudian amun syakik akan dapat asabah. Asal masalah 24. Untuk isteri 3 saham. Untuk dua orang anak perempuan ini 16, 23, 16 masing-masing akan dapat 8 saham. Kemudian baki saham semuanya 19. 16 campur 3, 19. Baki ada 5 untuk amun syakik. Kemudian mati salah seorang daripada anak. Matat ihdal bintaini, mati salah seorang daripada salah satu daripada dua orang anak perempuan kepada si mati yang pertama. Jadi hubungan zaujah ni akan bertukar menjadi ummun. Kemudian bintun ni akan bertukar dengan hubungan dengan bintun tadi akan jadi ukhtun syakikah. Ukhtun syakikah. Kemudian amun syakik ni bapa saudara kepada bapanya, jadi akan jadi datuk saudara. Jaddun syakik. Datuk saudara ini juga termasuk dalam kalangan ashabul asabah. Dia untuk umum fardu untuk ibu di sini akan jadi 1/3. 1/3 kerana si mati tidak mempunyai anak dan tidak berbilang saudara. Hanya seorang saja saudara yang ada. Jadi di sini dia, orang yang mati ini tidak adalah bahagian di sini. Kosong. Kita biarkan begitu. Kosong saja. Kemudian untuk ukhtun syakikah, seorang ukhtun syakikah akan dapat 1/2 dan jaddun akan dapat asabah. Jadi asal masalah untuk si mati kedua. Kita kena cari asal masalah untuk si mati kedua di sini. Ini langkah yang kedua. Cari asal masalah untuk si mati yang kedua iaitu dah 6. 2 dengan 3. Pembawah 3 dan 2 adalah 6. Untuk ibu 1/3, 2. Untuk bentun separuh. Untuk ukhtun syakikah akan jadi separuh daripada 6, 3. Kemudian baki untuk jaddun syakik 1. Jadi untuk orang yang dah mati tu kosong lah.
Maknanya bahagian saham dia sebanyak 8 tu perlu diagih kepada 6. Jadi di sini kita perlu menilai saham simati kedua dalam masalah simati pertama. Ini masalah simati pertama, asal masalah simati pertama 24. Saham simati kedua ialah 8. Manakala kita kena nilai ataupun kena lihat apa hubungan nombor di antara 8 iaitu saham simati kedua dalam masalah simati yang pertama dengan asal masalahnya. Itulah asal masalah simati kedua. Jadi 8 dengan 6. 8 dengan 6 hubungan nombor ialah tawafuq bin nisfi, berkongsi pada sifir 2. Jadi caranya kita perlu darab 6 perlu dibahagi dengan 2, hasilnya 3. Jadi di sini kita kena darab dengan 3. Dalam masalah pertama perlu didarab dengan 3 dan dalam asal masalah untuk simati kedua perlu didarab dengan 8 bahagi 3. 8 bahagi 3. 8 bahagi 2 iaitulah perlu didarab dengan 4. Jadi kerana apa? Kerana kalau kita darab 8 darab 3 akan jadi 24. 6 darab 4 akan jadi 24. Jadi yang kita kena samakan, selaraskan jumlah GSTK. Cari GSTK dengan cara kita menilai hubungan nombor. Kemudian semua kolom dalam masalah simati pertama ni didarab dengan 3 dan semua kolom dalam masalah simati kedua ni perlu didarab dengan 4. Jadi hasil darab antara 24 dan 3 akan jadi jami'ah. Jadi kita tak kala lain. 24 darab dengan 3 akan jadi jami'ah di sini. Dia akan letak sini, jadi sini jami'ah. Al-jami'atu. Total keseluruhan asal masalah. Untuk kita selesaikan kes ini. 24 darab 3 akan jadi 72. 72. Kemudian semua kolom ni perlu darab dengan 3. 3 darab 3, 9. Kemudian untuk 8 ni kita kosongkan 8 ni dan kita agih ikut ni. Ikut sini. Jadi oleh kerana zaujah didapat 2 kali. Dalam kematian yang pertama, dalam kes yang pertama dapat 3 saham. Jadi di sini dia kena buat macam ni. Dia kena 2 kali dapat. Iaitulah sama dengan 9. 3 darab 3 tu 9 campur dengan 9 campur dengan 2 darab 4. 8. Jadi 9 campur dengan 8. Jadi 17. Untuk zaujah, dia akan dapat 17. Kali pertama dapat 3 darab 3 jadi 9. Campur dengan 2 darab 4. 9 campur dengan 8 iaitu dah 17. Kemudian untuk bentong, bahagiannya akan diagihkan. Telah diagihkan di sini akan diagihkan kepada umun, kepada ukhtun syakikah dan kepada jadun. Iaitulah ini. Caranya 8 untuk bentong dan untuk ukhtun syakikah. Orang yang sama. Bentong dan juga ukhtun syakikah ini akan dapat 2 kali juga. Iaitulah 8 darab 3. 8 darab 3 iaitulah 20. 8 3, 24. 24 campur dengan 3 darab 4. 12. Jadi dia dapat 2 kali. Yang pertamanya 8 darab 3. 24 tambah dengan sini 3 darab 4 tambah dengan 12. Jadi akan dapat 36. Kemudian untuk amun syakik 5 darab 3 tambah 1 darab 4. Maksudnya 5 darab 3, 15. 15 tambah 1 darab 4. 4 tambah 4. Jadi 19. Kita semak keseluruhannya biar cukup 72. Jadi sini 17 campur 36 campur 19 cukup 72.
Jadi kita tak boleh skip dengan membuang terus bentong yang mati, kerana kalau kita buang terus, jumlahnya akan jadi berbeza. Kalau kita buang terus, katakanlah dah bentong dah mati dah, masa pembahagian dia buat tu, anak perempuan tu sudah tidak ada. Maksudnya kita nafikan terus bahagian dia dengan alasan waris yang ada adalah waris yang sama, tidak melibatkan waris luar. Jadi kalau macam tu, kita akan buat satu kesilapan di mana jumlah yang zaujah sepatutnya dapat tidak akan jadi sama seperti mana kalau kita buat cara yang berbeza ni. Okay, jadi ini penyelesaian untuk bahagian yang pertama daripada jenis yang ketiga ini. Seterusnya kita akan melihat pula contoh untuk jenis yang kedua, untuk bahagian yang kedua, iaitulah waris kedua sebahagian waris pertama. Maksudnya bukan semua waris yang waris pertama mewarisi si mati kedua. Sebahagian, bahkan sebahagian saja yang mewarisi si mati kedua. Contohnya, seorang perempuan mati meninggalkan suami zaujun, ibu, ummun dan 3 anak lelaki, ibnun. Sebelum pembahagian dilakukan, salah seorang anak lelakinya mati, meninggalkan mereka. meninggalkan mereka. Jadi di sini oleh kerana dalam kes ini bila si mati kedua berlaku, kematian kedua berlaku. Masa kematian pertama berlaku tu perempuan mati, perempuan tu adalah ibu kepada si mati kedua. Jadi bila si mati kedua berlaku kematian kedua, yang akan mewarisinya ialah zaujun untuk si mati pertama, hubungan dengan si mati kedua akan jadi abun. Kemudian umum mak kepada mak akan jadi nenek. Kemudian ibnu ni akan jadi akhun syakik. Jadi bila berlaku kematian kedua, hanya 2 orang ini saja yang mewarisi, manakala ibnu ni akan jadi akhun syakik. 2 orang ni akan jadi akhun syakik pada si mati kedua, tidak mewarisi. Jadi dalam kematian yang kedua, hanya zaujun dengan umum yang akan bertukar jadi abun dengan jaddatun sahaja yang mewarisi. Jadi kita tak boleh terus buang anak si mati kedua ni tanpa memasukkan dalam senarai waris penerima si mati pertama. Jadi penyelesaiannya kita kena tunjukkan semua si mati ada dalam, perlu dimasukkan dalam senarai. Baik, untuk zaujun di sini 1/4 kerana si mati meninggalkan furuk waris. Kemudian untuk umum pula akan dapat 1/6. Ibnun, 3 orang ni akan dapat asabah. Asabah 4 dan 6 ialah 12. Asal masalahnya 12. Untuk zaujun 3 saham. Untuk umum 2 saham. Baki 3 campur 2 jadi 5. Baki ada 7. Untuk 3 orang. Jadi langkah yang pertama kita kena cari asal masalah untuk masalah si mati pertama. Dan sekiranya perlu tasheh, kita tasheh. Sekarang ni 7 saham untuk bagi 3 tak boleh. Jadi 7 dengan 3 adalah tabayun. 7 perlu didarat dengan 3. Di sini saham perlu didarat dengan 3. Saham asal masalah 12 perlu didarat dengan 3. Jadi 3 darat 12. 12 darat 3, 36. 3 darat 3, 9 untuk zaujun. 2 darat 3 untuk umum, 6. Kemudian setiap daripada anak akan dapat 7 saham. Jadi jumlah keseluruhan 36. Kemudian mati, si mati kedua, salah seorang daripada anak lelakinya mati meninggalkan mereka. Maknanya tidak ada waris lain, hanya waris yang berbaki. Mata mati yang kedua, tuwfiya atau mata. Kemudian zaujun akan bertukar menjadi abun.
Kemudian umun akan bertukar menjadi jaddatun, iaitulah ibu kepada ibunya, nenek sebelah ibu. Ibnun ni akan jadi akhun syakik. Akhun syakik, dua orang. Tapi akhun syakik ni, dia akan mahjub dengan abun. Abun akan dapat di sini, bila si mati tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada furu' waris, bapa akan mendapat asabah. Kemudian nenek akan dapat 1/6. 1/6. Kemudian akhun syakik, dua orang ni akan mahjub dengan abun. Mahjubun bil abi. Jadi, kalau kita buat secara ringkas dengan tidak memasukkan si mati kedua, bermakna kita telah beri kepada ibnu dua orang ni lebih daripada yang sepatutnya. Kerana sepatutnya dia hanya dapat sekali saja. Dalam kematian yang kedua, saudaranya mati, ibnu mati, dia tidak dapat. Bila dia tidak dapat, maknanya kuranglah. Dia dapat kuranglah daripada kalau kita buat sekali tanpa melibatkan saham ibnu si mati yang kedua. Jadi dalam masalah ni kita cari asal masalah si mati yang kedua. Si mati yang kedua ni masalahnya berapa? Jadi masalah di sini pembawahnya satu saja, itulah 6. 6 asal masalah. Kemudian untuk abun, kita bagi untuk nenek dulu 1 saham. Kemudian baki ada 5 saham untuk abun. Dan untuk akhun tidak ada saham, tidak ada bahagian untuknya. Jadi di sini seterusnya kita langkah yang ke berapa? Yang ketiga. Langkah yang pertama kita kena cari asal masalah dalam kematian yang pertama, iaitu 3 dan juga tasheh. Asal masalah kalau perlu pada tasheh. Jadi ini asal masalah dan ini tasheh dalam kematian yang pertama. Kemudian kita cari pula asal masalah si mati yang kedua, iaitulah 6. Kemudian kita perlu melihat hubungan nombor di antara saham si mati yang kedua dalam masalah kematian pertama, iaitulah 7, dengan asal masalahnya, asal masalah si mati kedua. Dalam kes yang kedua, dalam asal masalah yang kedua ni lah. Jadi kita lihat di sini, saham 7 nak bagi kepada 6. Dan 7 dengan 6 ini adalah tabayun. Bila tabayun, terus kita darab antara dua nombor. Sebelah 36, kolom 36 ni kita perlu darab dengan 6. Dan kolom 6 ni perlu didarab dengan 7. Ini tabayun. Kalau tabayun. Macam tadi atas tadi kita lihat hubungan nombor ni adalah tawafuk. Sebelah ni kena darab dengan saham yang dibagi dengan sifir yang dikongsi. Jadi kalau tabayun, kita darab silang terus dua nombor ni. Yang ni 7 darab dengan 6, 6 kena darab dengan 7. Jadi hasil darab antara 36 dengan 6 akan jadi jami'ah. Jadi kita buat sini jami'ah. Hasil darab 6 dengan 36 akan jadi jami'ah. Al-jami'atu. Al-jami'atu. Jadi 6 darab 36. 36 darab 6. Itu jami'ahnya, iaitulah 216. Kemudian untuk zaujun dapat 2 kali, maksudnya kita kena campurlah satu saham zaujun, kemudian satu saham lagi atas dasar abung. Jadi di sini sahamnya 9 darab 6. 9 darab dengan 6 hasilnya 45. 54 dicampur dengan sini saham berapa? 5 campur dengan 5 darab 7. Jadi 89.
Sini untuk zaujung dia dapat 2 kali. Jadi campur 2 ni akan jadi 89. Manakala untuk umum dapat 2 kali, iaitulah 6 darab 6 campur dengan 1 darab 7. 36 campur dengan 7. Kalau kita dah tahu, kalau kita nak guna kalkulator juga ataupun nak guna buat formula, boleh buat formula. Sama dengan di sini 6 darab dengan 6 ditambah dengan 1 darab 7. 1 darab 7 tu kalau kita tak tulis pun tak apa, tapi kita nak tunjuk bagaimana formula dia tu, 1 darab 7. Jadi 36 campur 7, jadilah 43. Untuk ibnu, bahagian ibnu yang dah mati diagihkan kepada warisnya dalam kematian yang kedua. Iaitulah siapa dia? Abun dengan jaddatun. Kemudian untuk ibnu, 2 orang yang berbaki tu, kita hanya bagi sekali saja, iaitu 7 darab 6, 42 saham. 42, 42. Jadi jumlah tercampur mesti kena cukup 216. Kalau tak cukup ada silap. Jadi di sini jumlahnya 216. Jadi kita lihat di sini, sebahagian sahaja waris si mati pertama yang mewarisi kematian kedua, yang mewarisi harta ataupun saham si mati kedua. Baik, seterusnya, bahagian yang ketiga untuk jenis yang ketiga ni, waris si mati kedua adalah saki-baki waris si mati pertama. Jadi waris si mati kedua tu saki-baki. Macam ni tak saki-baki? Macam contoh ni, ibnu yang kedua ni mati, waris dia adalah saki-baki. Saki-baki waris si mati pertama dan bercampur. Di sini yang beza dia sikit. Dan bercampur dengan waris lain. Ada bercampur dengan waris baru, waris lain lah. Baik, contohnya, kita letak di sini hak asal dulu lah, waris asal. Si mati, siapa mati ni? Seorang mati meninggalkan 3 ikhwah asyiqaq. Meninggalkan 3 saudara kandung lelaki. Maknanya, ada si mati tu tidak ada, tak berkahwin lah, tidak berkahwin, tidak ataupun berkahwin, mati, isteri sudah mati, tidak ada anak. Meninggalkan 3 orang saudara saja waris. Mana ayah tidak ada dah, mak tidak ada dah, 3 orang ni sajalah warisnya. Sebelum dibahagikan pusaka, 2 daripada mereka mati. 2 daripada saudaranya ni mati, dan dengan kedua-duanya meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan. Di mana dua-dua tu masing-masing meninggalkan seorang isteri dan juga seorang anak perempuan. Jadi sama je ni. Isteri seorang, anak perempuan seorang. Jadi adanya waris tambahan di sini. Jadi macam mana kaedahnya? Jadi kita kena buat dulu pembahagian untuk seorang demi seorang. Dalam masalah kematian yang pertama, semuanya akan dapat asabah. 3 bahagian asabah. 1, 1, 1. Kemudian berlaku kematian yang keseterusnya, dua-dua mati. Dua-dua mati tu kita kena tahulah siapa yang mati dulu. Di sini kalau kita tak nama, kena tak nama lah. Supaya tidak terkeliru. Maknanya mesti kena tahulah siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Contohnya ni nama Kasim. Kasim, ini nama Labu. Yang kedua nama Labu dan yang ketiga nama Labi. Jadi katakanlah Kasim si mati tu meninggalkan Kasim si mati tu katakanlah si mati tu nama Siddiq. Si mati nama Siddiq. Siddiq mati meninggalkan 3 orang saudara lelaki, Kasim, Labu dan juga Labi. Jadi setelah daripada kematian, sebelum dilakukan pembahagian, proses pembahagian tarikah, Kasim mati, Labu mati. Kasim mati dulu. Di sini kita kena tahu siapa mati dulu. Yang pertama, Kasim mati dulu. Kasim tak mati dulu. Bila Kasim mati, di sini kita perlu senaraikan siapakah waris kepada Kasim.
Jadi waris Kasim ini yang pertama masing-masing meninggalkan suami isteri, zaujah. Ini zaujah baru-barulah mana waris yang lain bercampur dengan waris lain. Kemudian ada bintun seorang. Ada anak perempuan. Tidak ada anak lelaki. Kemudian hubungan labu dan labi dengan Kasim ni adalah masih lagi akhun syakik. Akhun syakik kepada Kasim. Yang ni pun akhun syakik lagi. Jadi dalam kes ini, bila Kasim mati, labu dan labi mewarisi juga harta Kasim. Yang diambil, yang diwarisi daripada Sidik. Sidik mati dulu, harta Sidik dibagi 3. Lepas tu, bila Kasim mati, labu pun ambil juga sebahagian daripada harta Kasim. Jadi kena masuk dalam senarai ini juga. Jadi kita cari asal masalah untuk si mati kedua. Asal masalah si mati kedua kita kena cari. Jadi cara nak cari macam mana? Letakkan fardu. Kena tentukan fardu untuk zaujah berapa. Baik, untuk zaujah di sini, oleh kerana si mati ada anak, zaujah akan dapat 1/8 dan bintun seorang akan dapat 1/2. 1/2 seorang diri. Kemudian akhun syakik 2 orang ni akan dapat asabah. Asabah. Jadi asal masalah antara 2 dengan 8 tadakhul. 2 boleh masuk dalam 8. Jadi asal masalahnya ialah 8. 8. Kemudian untuk zaujah 1, untuk bintun separuh 4. Baki ada 3. Jadi 3 ada baki untuk akhun syakik. Dan masalah ni perlu kita tasheh. Setelah kita cari asal masalah si mati kedua, kena cari juga asal masalah si mati ketiga. Ketiga nanti kita akan cari. Cuma sebelum masuk ketiga tu, kita perlu tasheh dulu. Perlu bulatkan saham-saham. Jangan melibatkan perpuluhan. Jadi 3 dengan 2 adalah tabayun. 3 2 adalah tabayun. Jadi perlu darat dengan 2. 8 darat 2, 16. 3 darat 2, 6. Jadi masing-masing dapat 3 saham. 1 darat 2 untuk zaujah 2 saham daripada 16. Kemudian 4 darat 2, 8 saham daripada 16. Baik, kita telah cari asal masalah si mati kedua dan juga tasheh. Kemudian, sebelum kita selesaikan masalah si mati ketiga, kita perlu wujudkan di sini satu jamiah. Sebab kita ada 3 orang si mati, 3 orang kematian, 3 kematian sini. Sebelum kita selesaikan kematian yang seterusnya, kita kena tahu dulu berapa bahagian labu. Labu dapat banyak mana. Sebab kalau kita bagi tu bahagian labu sini, kita tak tahu jumlah keseluruhan saham labu banyak mana, saham labi banyak mana. Jadi perlu wujudkan jamiah. Cara nak wujudkan jamiah macam mana? Jadi di sini kita kena menilai saham si mati kedua. Saham si mati kedua. Ini si mati kedua, sahamnya 1. Saham si mati kedua dengan masalah ataupun tashehnya 1 dengan 16. Jadi satu saham macam mana nak bagi 16? 1 dengan 16 ni tak boleh nak bagi. Jadi tabayun, 2 nombor ni adalah tabayun. Jadi dalam masalah yang pertama perlu didarat dengan 16. Dalam masalah kedua ni tak perlu darat lah sebab apa? Sebab 16 itulah asal akan jadi GSTK. Kalau 16 nak jadi 16 dengan darat dengan berapa? Darat dengan 1 ataupun tak perlu darat. Jadi hasil darat 1 dengan 16 dan 3 ni jumlah asal masalah si mati pertama perlu didarat dengan 16 akan jadi jami'ah. Yang ini akan jadi jami'ah sebelum kita selesaikan kematian yang ketiga. Al-jami'atu. Jami'atu 3 darat 16. 3 darat 16 iaitulah 48. Jami'ah sini 48. Kemudian untuk Kasim yang telah mati bahagiannya tidak ada dah, kosong. Tapi kita biarkan begitu saja. Untuk akhun syakik. Untuk akhun syakik dapat 2 kali iaitulah 16 campur 3. 16, 1 darat 16 dengan 3. Jadi 19.
16 campur 3, 19. Kemudian untuk labi pula sama juga 16 campur 3, 19. Untuk zaujah, zaujah dapat sekali ni je, iaitulah 2 dan bentong dapat 8. Baik, selesai. Jadi selesai untuk kematian yang kedua ni. Kita dah jumpa jami'ah, semuanya 48. Jadi langkah ke seterusnya kita akan melihat jami'ah ni. Jami'ah ni adalah sebagai, kita kena ulang proses. Proses bila dah cari jami'ah ni, maksudnya yang ni hak belakang-belakang ni, nombor-nombor belakang ni kita tak lihat, tak perlu lihat dah lah. Maknanya kita akan jadi mati, macam mati stamp kat sini je. Jadi cukup lepas pada ni kita tak memandang belakang. Jangan pandang belakang lah. Kita cukup dengan pandang hak ni saja selepas daripada ni. Jadi dalam kematian yang ketiga, labu pula mati. Mati pula labu. Tuwfiya mata. Atau mata, labu pula mati. Jadi labu mati samalah juga meninggalkan zaujah dengan bentong. Bukan orang yang sama ni, orang lain. Bukan zaujah ni, bukan bentong yang ni. Yang ni isteri dan juga anak. Jadi masing-masing ada zaujah. Labu mati meninggalkan zaujah dan juga bentong. Jadi kalau dalam penyelesaian secara betul-betul kita kena senarailah nama di sini siapa. Katakanlah zaujah ni namanya Murni. Murni. Zaujah kepada zaujah terkasing nama Murni. Combi. Kasing ni Combi lah guru dia. Nama dia Combi. Kemudian zaujah bentong, anak kepada anak perempuan. Anak perempuan kepada kasing ni kita letaklah nama Murni. Kemudian zaujah kepada labu. Siapa pula nak letak ni? Katakanlah nama Kasidah. Kasidah. Kemudian bentong. Bentong ni pula nama Minah lah. Tetap nama Minah. Jadi orang yang berbeza. Jadi bila labu meninggal, labu mati meninggalkan zaujah, iaitulah Kasidah, bentong, Minah. Kemudian siapa lagi waris dia yang ada daripada adik-beradik? Jadi labi inilah yang tinggal adik-beradik dia. Akhun, yang ni jadi akhun syakik. Sama juga akhun syakik. Akhun syaqiqun. Jadi kita langkah ke seterusnya, kita ulang proses macam permulaan tadi. Cari asal masalah. Untuk cari asal masalah semati yang ketiga. Tentukan fardu dahulu. Ialah fardu untuk zaujah 1/8. Fardu untuk bentong 1/2. 1/2. Kemudian untuk akhun syaki asabah. Asabah. Asal masalah, kita kena jangan lari ni. Line asal masalah di sini. Line asal masalah kat sini. Jangan letak atas ni. Jangan letak atas baris waris lain. Letak dalam asal masalah, baris asal masalah. Asal masalah 8 untuk zaujah 1, untuk bentong 4, asabah baki ada 3. 3 untuk seorang, okay, boleh selesai, boleh bahagi tanpa perlu ditasbih. Kemudian langkah seterusnya ialah kita mencari hubungan nombor saham si mati ketiga. Baik, saham si mati yang ketiga kita kena nilai berapa dia. Saham si mati yang ketiga ialah 19. Dalam jami'ah ni, dalam jami'ah kita lihat sahamnya 19 dengan asal masalahnya dalam kematian yang ketiga ni. Jadi 19 dengan 8. Lihat hubungan nombor antara dua ni. 19 dengan 8 adalah tabayun. Tidak berkongsi sifir. Bila tabayun, kita kena ingat darat terus. Darat silang lah. Maksudnya sini kena darat dengan 8, asal masalah. Kolom asal masalah semati yang ketiga perlu didarat dengan 19. Kolom ni perlu didarat dengan 8. Jadi nak letak mana ni? Sini kena darat dengan 8 lah. Jadi hasil di sini kena darat dengan 8. Jadi hasil darat jami'ah dengan
8 akan jadi jamiah yang kedua. Sini akan jadi jamiah kedua di sini. Awak color apa ni? Color lain pula lah. Color ungu. Kita tak nampak ungu. Color biru. Jadi akan jadi hasil jamiah yang kedua. Akan jadi hasil darat tu akan jadi jamiah yang kedua. Al-jamiah hasaniyah. Al-jami'atu. Al-jami'ah. Jami'ah yang kedua. Jadi jami'ah yang kedua ni ialah 48 darat dengan 8. Sini 8 lah. Jadi darat dengan 8. 384. Jadi 48 darat dengan 8. Jadi dah 384. 48 darat 8. Kemudian untuk waris yang dapat mana yang dapat yang ni kosong dah, tidak ada. 19 untuk labi pula, labi akan dapat 19. Yang ni kita tak lihat dah belakang, kita lihat sini je. Jadi labi ni akan dapat 19 darat dengan 8 campur dengan 3 darat 19. Jadi labi akan dapat 19 darat dengan 8 ditambah dengan berapa sahaja itu? 4153. Okey, ditambah dengan 3 darat dengan 19. Jadi lebih dapat 2 kali. 2 kali apa? Dalam kematian yang ni, jamiah ni. Yang pertama dapat 19 campur dengan 3 darat 19. Berapa hasil dia? 209. Kemudian untuk zaujah kepada Kasim. Zaujah kepada Kasim dapat sekali ni je. 2 darat 8. 2 darat 8, 16. 16. Kemudian 8 darat 8, 64. 64. Betul tak Ustaz agak ni? 8 darat 8, 64. Betul dah tak? Kalau kita nak confirm lagi. 8 darat 8, 64. Kemudian untuk zaujah kepada labu. Zaujah kepada labu 1 darat 19. 19. Kemudian untuk bentum 4 darat 19. 4 darat 19. Bentum akan dapat 76. Kita jumlahkan semua biar cukup 384. Okey, dah cukup 384. Jadi itu penyelesaian sekiranya melibatkan 3 kematian. Jadi kita di sini ada 2 jamiah di sini. 2 jamiah. Jadi tak boleh kita satukan dengan buat satu jamiah je. Kerana di sini akan melibatkan, buat apa jadi gitu tu. Ke semua. Ke. Dah pening dah tu. Kotak dia. Okey. Inilah proses cara bagaimana untuk terselesaikan yang jenis yang ketiga bahagian ni. Ada lagi satu bahagian ni yang ketiga.